Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2. Kumpulan 2 iaitu tajuk yang kami dapat adalah autism dan pendidikan. Sebelum itu saya akan perkenalkan diri saya dan ahli kumpulan saya iaitu nama saya Fatina Azhar binti Abdullah, matrik nombor 195909. Dan ahli kumpulan saya ada Nur Ismail Fazli dengan Siti Aisyah Azlan. Okay. Okay, untuk pendahuluan, istilah autism berasal daripada perkataan autos yang membawa maksud kepada diri sendiri dan ismi pula adalah perkataan masuk aliran. Jadi autism pula membawa maksud kepada keadaan kanak-kanak yang mengidap autism dan hanya menumpukan kepada dunianya sendiri. Ada satu kajian telah mengatakan bahawa autism ini merupakan penyakit spektrum simptom, iaitu membawa masuk penyakit yang memberi kesan kepada gangguan perkembangan pada otak saraf, pada otak dan saraf. Selain itu, ia juga akan mempengaruhi kemampuan kanak-kanak tersebut untuk berinteraksi, bersosial, berkelakuan dan berkomunikasi secara verbal dan ataupun non-verbal. Menurut Dr. Muhammad Ramzan, dia menyatakan penyakit autism ni dia tidak menunjukkan sebarang kecacatan fizikal, tetapi dia hanya kepada perkembangan mental. Kanak-kanak yang menghadapi autism ini, mereka akan rasa kurang selesa dengan perubahan di sekeliling mereka dan lebih gemar kepada situasi yang luar biasa. Selain itu, kajian juga telah mendapati bahawa kanak-kanak ini tidak menggunakan bahasa untuk berinteraksi dengan orang sekeliling mereka. Tetapi bukan kesemua kanak-kanak autism ini dia mempunyai masalah tersebut. Ada juga kanak-kanak autism yang pandai seperti yang mempunyai ingatan yang kuat berbanding dengan kanak-kanak yang normal. Bilangan kanak-kanak yang menghadapi masalah autism ini di Malaysia semakin tinggi. Ini di dalam satu keratan akhbar di Harian Metro bertarikh 15 April 2018 menyatakan 2 juta kanak-kanak berusia 5 hingga 18 tahun di Malaysia dia mengalami masalah kesihatan mental seperti kecacatan otak, perkembangan dan gangguan emosi dan tingkah laku. Peratus kanak-kanak yang mungkin menghadapi penyakit ini telah dinyatakan oleh Yearly Autism Project. Dia telah mencatatkan bahawa nisbah 1/68 kanak-kanak akan mengalami penyakit autism ini. Di dalam laman web Yearly Autism Project ini, dia juga menyatakan bahawa kanak-kanak yang mempunyai tahap kemungkinan yang mendapat autism adalah lebih tinggi kepada lelaki berbanding kanak-kanak perempuan. Okey. Seterusnya adalah untuk faktor autism. Untuk faktor autism ni boleh terbahagi bagi faktor penyakit autism ini boleh terbahagi kepada dua faktor, iaitu faktor genetik dan persekitaran. Bagi faktor genetik, menurut K.A. Raziah pada 2008 dia telah menyatakan terdapat satu kajian yang telah dilakukan mendapati bahawa faktor genetik merupakan faktor utama berlakunya masalah penyakit autism ini. Okey. Okey, sebagai contoh di mana situasi sekiranya sekiranya salah seorang kembar seiras menghadapi penyakit autism, maka risiko untuk kembarnya menghadapi masalah penyakit autism ini adalah semakin tinggi. Okey, untuk faktor persekitaran pula terdapat dua, iaitu situasi di mana berlaku jangkitan kuman kepada ibu dan pemakanan yang diambil oleh ibu semasa hamil. Untuk jangkitan kuman yang dihadapi oleh semasa ibu mengandung akan memberi kesan kepada perkembangan dan sistem saraf otak bayi dalam kandungan. Terdapat satu kajian mendapati bahawa jangkitan berlaku pada sistem saluran air kencing dan kulit pada ibu hamil. Jadi semasa proses kehamilan ibu, apabila berlaku kejangkitan kuman pada saluran kencing akan mengakibatkan
boleh mengakibatkan peratus penyakit autism itu kepada kanak-kanak. Untuk faktor pemakanan pula ialah pengambilan makanan ibu semasa hamil juga sangat penting untuk pembesaran kandungan tersebut. Oleh itu, ibu yang hamil perlulah mengambil makanan yang mencukupi untuk menyalurkan zat dan vitamin kepada bayi dalam kandungan. Terdapat satu kes di mana seorang ibu enggan menerima nasihat doktor untuk mengambil asid folik. Hasil daripada ketidakambilan asid folik tersebut telah mengakibatkan kandungannya telah lahir tanpa tempurung kepala. Okey. Okey, untuk jenis autism. Okey, autism ini dapat dikesan ketika kanak-kanak tersebut berumur 18 bulan bersamaan 1 tahun 6 bulan. Dalam perkembangan autism dalam kalangan kanak-kanak, autism ini terbahagi kepada beberapa jenis. Perbezaan kelebihan dan kekurangan kepada kanak-kanak tersebut akan menjadi garis untuk mengkategorikan autism itu sendiri. Okey, yang pertama adalah autism. Jenis yang pertama adalah autistic disorder. Autistic disorder ni yang merupakan salah satu penyakit autism. Kanak-kanak ini akan tidak mampu untuk memahami situasi atau suatu masalah dari sudut pandangan orang lain. Kanak-kanak ini akan cenderung untuk tidak memahami situasi di sekeliling dengan hanya fokuskan kepada dunianya sendiri sahaja. Tetapi kanak-kanak ini dia mempunyai kelebihan di mana dia boleh mempunyai kelancaran bercakap dan mempunyai ingatan yang kuat berbanding dengan kanak-kanak normal. Okey, untuk yang kedua, jenis yang kedua iaitu yang kedua adalah sindrom Asperger. Sindrom Asperger ni yang merupakan penyakit spektrum autism yang paling rendah. Sebab dia kanak-kanak yang menghadapi sindrom Asperger ni dia mampu memahami hal-hal yang berlaku pada sekelilingnya dan dia boleh hidup secara normal seperti kanak-kanak lain. Tapi kanak-kanak ni dia lebih fokus kepada satu topik yang menarik minatnya. Jadi dia hanya fokus satu topik tu saja. Dia tidak mempunyai masalah untuk berinteraksi dengan orang, tapi interaksi dia dengan orang sekeliling itu adalah minimum sebab dia hanya fokus pada satu topik yang dia minat. Okey, untuk yang ketiga, jenis ketiga adalah childhood disintegrative disorder atau lebih dikenali sebagai sindrom Hiller. Okey, sindrom Hiller ni. Kalau pengidap penyakit ini selalunya dia berlaku kepada kanak-kanak, perkembangan kepada kanak-kanak tu dia berkembang secara normal antara umur 2 hingga 4 tahun. Tapi dia akan berlaku perubahan secara mendadak apabila kanak-kanak tu menghadapi sawan ataupun demam panas. Disebabkan sawan dengan demam panas tu mengakibatkan mengakibatkan kanak-kanak tu kehilangan kemahiran sosial, bahasa dan mental. Jadi kesan daripada demam atau sawan tu mengakibatkan berlakunya sistem saraf dan otak kanak-kanak tu tidak berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir adalah Possessive Development Disorder not otherwise specific iaitu PDD-NOS. Okey, kanak-kanak ni merupakan autism ni merupakan penyakit yang paling bahayalah sebab kanak-kanak ni tidak mampu untuk bertindak balas dengan situasi sekeliling mereka. Ini contohnya di mana situasi dia hanya suka untuk kanak-kanak yang menghadapi autism ni dia suka untuk mengingati sesuatu perkara dan dia mempunyai masalah ketara di mana mereka hanya berinteraksi dengan rakan-rakan imajinasinya. Jadi autism ni adalah paling ketara dan paling beratlah untuk kategori autism itu sendiri sebab kanak-kanak ni dia sering mempunyai masalah suka untuk menerima perubahan dan sering mengulang-ulangkan gerakan dan tidak suka untuk bermain dengan mainan. Ini kerana sebab mereka ada imajinasinya sendiri.
Okey, itu sahaja dari saya. Teruskan dengan pembentangan Izma Fazli. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah presenter yang kedua yang akan menerangkan tentang intervensi bagi kanak-kanak autism. Okay, saya akan menerangkan mengenai intervensi bagi kanak-kanak autism. Okey, intervensi itu menurut Kamus Dewan edisi keempat 2017 mengatakan intervensi merupakan campur tangan dua pihak sama ada individu, negara atau golongan-golongan tertentu dalam sesuatu urusan. Jadi intervensi ini adalah satu usaha antara ibu bapa maupun golongan-golongan lain untuk memperkembangkan kemahiran dan juga minda bagi kanak-kanak yang menghidap autism. Jadi autism ni kita tahu ia mempunyai masalah pembelajaran, komunikasi dan juga sosial, dan ianya menyebabkan kanak-kanak tersebut mengalami kesukaran untuk memproses maklumat dan juga mengekspresikan diri, terutamanya dalam situasi yang asing. Contohnya dia tak tahu macam mana nak bercakap dengan orang lain. Jadi wujudnya intervensi-intervensi yang telah diwujudkan dalam negara kita, iaitu antara intervensi yang diwujudkan adalah terapi pertuturan, terapi cara kerja, fisioterapi, pemakanan dan juga sebagainya, sebab kita ada banyak intervensi yang telah diwujudkan sama ada daripada kerajaan sendiri ataupun golongan-golongan tertentu. Jadi saya menekankan apa yang saya tekankan dalam kerja ini adalah terapi bahasa dan pertuturan, kerana ianya merupakan satu intervensi yang ditekankan sendiri oleh ibu bapa kerana kanak-kanak autism yang menghidap autism mengalami kesukaran untuk bercakap. Jadi mengalami kesukaran untuk bercakap dan menggunakan bahasa yang asing yang kita sukar untuk fahami. Jadi wujudnya intervensi sebegini untuk melancarkan komunikasi ataupun interaksi bagi kanak-kanak tersebut. Antara aktiviti yang dilakukan dalam terapi bahasa dan pertuturan adalah Picture Exchange Communication System, iaitu PECS. Jadi menurut Kaufman and Pullen, PECS adalah satu intervensi komunikasi yang dilaksanakan oleh kanak-kanak untuk membuat permintaan, membuat pilihan dan juga menyatakan apa yang dia ingini. Jadi macam mana PECS ini dilakukan adalah kanak-kanak tersebut akan menunjukkan ataupun menggunakan kad-kad gambar yang menggambarkan perasaan mereka. Contohnya apabila kanak-kanak tersebut lapar, kanak-kanak tersebut akan menunjukkan kad yang mempunyai rasa lapar. Jadi ia merupakan satu inisiatif untuk kanak-kanak tersebut berkomunikasi. Namun kalau kita tengok ianya tak melibatkan komunikasi secara langsung. Jadi aktiviti PECS ini adalah boleh diperkembangkan daripada satu tahap di mana ianya hanya menunjukkan gambar sahaja, tetapi dapat dikembangkan kepada kanak-kanak tersebut berani untuk bertanyakan soalan, untuk menyatakan pendapat mereka itu sendiri. Jadi aktiviti ini bukan sahaja untuk memperbetulkan percakapan ataupun menambah baik cara mereka berkomunikasi, tapi ianya dapat mengurangkan masalah tantrum sebab aktiviti yang dilakukan ini iaitu PECS dapat melekakan ataupun menyebabkan kanak-kanak tersebut melayan ataupun melakukan aktiviti tersebut, seronok untuk melakukan aktiviti tersebut. Jadi terapi bahasa dan pertuturan ini merupakan salah satu intervensi yang ditekankan dalam pembelajaran mereka, iaitu dalam pendidikan. Seterusnya saya teruskan, seterusnya adalah terapi cara kerja, iaitu occupational therapy, iaitu salah satu intervensi yang merupakan salah satu intervensi yang dilakukan dalam tempoh yang panjang. Jadi macam mana gerak kerja terapi cara kerja ini? Ianya melibatkan pelbagai strategi. Ianya melibatkan aktiviti seharian
kanak-kanak yang menghidap penyakit autism ini. Contohnya, aktiviti memakai baju, aktiviti komunikasi. Jadi, dalam sistem pendidikan kanak-kanak autism, terapi cara kerja ini menerapkan elemen sebegitu untuk kanak-kanak mahir untuk berdikari dan juga berani untuk melakukan dengan sendiri, untuk mereka meneruskan kehidupan mereka secara berdikari kelak. Jadi ianya ianya juga melibatkan contoh aktiviti yang melibatkan terapi cara kerja adalah terapi sensori integrasi, iaitu ianya melibatkan deria sentuhan, deria pendengaran, deria bahu, deria rasa dan juga penglihatan. Jadi sebab kanak-kanak yang menghidap autism ini kebiasaannya mempunyai masalah deria, bukan sahaja masalah percakapan, jadi ianya mempunyai masalah deria yang seperti saya nyatakan tadi. Jadi untuk memperkembangkan kemahiran kanak-kanak tersebut, aktiviti sebegini dapat dilakukan bagi meningkatkan kemahiran mereka. Contohnya, aktiviti tersebut adalah aktiviti memain Play-Doh. Ianya meningkatkan sensori bagi kanak-kanak tersebut, bagaimana mereka cara memegang, bagaimana mereka merasa doh tersebut. Jadi pelaksanaan terapi cara kerja ni boleh dilakukan sama ada di dalam bilik darjah ataupun di persekitaran rumah. Okay. Jadi terapi cara kerja ni dapat menurunkan, sama juga ianya dapat menurunkan tingkah laku pasif kanak-kanak tersebut dan juga tingkah laku agresif. Sebab kajian daripada Shan dan Abdul Majid daripada 2020 menyatakan bahawa kemahiran motor halus dan juga koordinasi mata serta tangan kanak-kanak autism ini dapat dipertingkatkan apabila terapi cara kerja ini dilaksanakan ataupun diimplementkan dalam bilik darjah. Jadi secara tidak langsung, intervensi terapi cara kerja ini dapat meningkatkan kemahiran kanak-kanak dan memperkembangkan pembelajaran kanak-kanak yang seharusnya dilakukan di dalam bilik darjah. Okey, untuk seterusnya, intervensi yang terakhir yang saya tekankan adalah untuk bagi mengembangkan psikomotor, fisioterapi dan konektif dan juga emosi kanak-kanak tersebut. Apa yang paling penting adalah sokongan daripada ibu bapa. Ini merupakan intervensi yang utama kerana kita tahu tanpa sokongan daripada ibu bapa, kanak-kanak tersebut tidak akan berkembang. Contohnya, jika ibu bapa tersebut tidak memberi sokongan untuk mendaftarkan kanak-kanak kepada kelas-kelas yang khas, jadi kanak-kanak tersebut tidak dapat berkembang. Jadi sokongan daripada ibu bapa merupakan salah satu intervensi yang paling utama di antara intervensi yang telah nyatakan. Dan sokongan yang diterima sebab apa? Sebab sokongan yang diterima daripada ibu bapa itu sendiri dapat memberi impak yang positif kepada diri kanak-kanak, kerana mereka akan rasa untuk semangat untuk melakukan pembelajaran. Jadi mereka pun akan berani untuk mengembangkan apa yang telah mereka pelajari ataupun mengembangkan kemahiran mereka. Jadi intervensi sokongan ini juga berkaitan dengan apa yang dilakukan di sekolah dan apa yang diimplementkan di rumah. Disebabkan tanpa sokongan ibu bapa ini, jika intervensi telah dilakukan di sekolah tidak diimplementkan, ianya merupakan satu pembaziran. Maksudnya kita tak ada implementasikan dalam diri kanak-kanak tersebut apabila di rumah. Jadi ia akan memberi kesan yang buruk lah. Ianya tak dapat memberi kesan yang positif terhadap diri kanak-kanak. Sebab kajian yang telah dilakukan oleh Muhammad Husrin et al. Pada 2018 menyatakan kanak-kanak yang dikeluarkan sendiri daripada sekolah khas
dengan persetujuan ibu bapa akan memberi kesan kepada kanak-kanak tersebut setelah beberapa bulan, iaitu mereka dapati kanak-kanak tersebut akan kembali kepada tingkah laku mereka yang negatif, yang asalnya. Maksudnya kanak-kanak pada asalnya kanak-kanak tersebut tidak mempunyai percakapan yang tidak lancar dalam berkomunikasi. Jadi ianya akan menjadi kepada asal. Intervensi yang telah dilakukan di sekolah tidak membuahkan hasil jika ibu bapa itu sendiri tidak implementkan di rumah. Jadi apa yang saya boleh katakan tentang intervensi ini, ini berkaitan dengan teori Bro-Fan-Brenner, iaitu teori persekitaran yang menekankan aspek persekitaran dalam dapat mempengaruhi perkembangan psikologi kanak-kanak. Sebab mesosistem kanak-kanak tersebut, iaitu ibu bapa dan juga guru, memberi kesan kepada perkembangan kemahiran kanak-kanak. Next. Okay. Di mana interaksi daripada ibu bapa dapat memperkembang interaksi antara ibu bapa dan juga guru dapat memperkembangkan kemahiran kanak-kanak. Contohnya, kalau kanak-kanak, contohnya apabila kanak-kanak autism lambat untuk menguasai sesuatu kemahiran di sekolah, ianya boleh juga disebabkan ke persekitaran di rumah. Ini kerana persekitaran di rumah seperti tiada sokongan yang diterima daripada ibu bapa, ahli keluarga, ataupun tiada implementasikan intervensi di persekitaran rumah dapat memberi kesan kepada perkembangan kanak-kanak autism di sekolah, menyebabkan mereka malas untuk belajar, menyebabkan mereka kurang semangat. Jadi apa yang saya boleh katakan, intervensi ini intervensi yang telah dilakukan di sekolah, iaitu contoh terapi pertuturan, terapi cara kerja ini tidak akan berjaya sekiranya tanpa penglibatan ataupun sokongan daripada ibu bapa. Itu intervensi yang paling utama yang dapat mengembangkan psikomotor, fisioterapi, kognitif dan juga emosi kanak-kanak autism tersebut. Jadi kesimpulan saya boleh buat berdasarkan intervensi ini adalah kanak-kanak autism, kanak-kanak yang menghidap penyakit autism ini adalah kanak-kanak yang menghidap autism ini, kita tahu ianya merupakan satu penyakit tapi ini tidak dapat dirawat. Tapi disebabkan oleh kecacatan yang dialami, iaitu gangguan perkembangan neurologi. Tapi intervensi ataupun latihan yang saya telah nyatakan tadi dapat memperkembangkan kanak-kanak dan membantu dalam mengawal pertumbuhan mereka kepada yang lebih baik. Sebab kita tahu antara contoh-contoh autism tapi mereka boleh survive adalah Albert Einstein, Alexander Graham Bell dan seterusnya. Ianya menunjukkan bahawa tokoh-tokoh tersebut dapat berjaya walaupun mereka menghidap autism. Sekejap. Slide sebelum tu. Okay, next saya akan teruskan dengan next saya akan teruskan dengan pendidikan autism di Malaysia. So dekat Malaysia kita ada tiga, kita ada dua, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga swasta. Okey, dekat dalam Kementerian Pendidikan Malaysia kita ada telah menubuhkan dua, iaitu Program Pendidikan Khas Integrasi dan yang kedua ialah Jenius Kurnia Malaysia. Okey, untuk program pendidikan khas integrasi ni
kita tahu bahawa kanak-kanak autism ni mengalami masalah autism lah, mengalami masalah neurologi. So dia memerlukan keperluan khas yang khusus untuk mereka dapatkan pendidikan yang lebih baik. So untuk menyahut transformasi sistem pendidikan negara, iaitu untuk menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Dalam buku panduan pengoperasian program pendidikan khas integrasi, program ini ialah salah satu program pendidikan khas yang khusus untuk murid berkeperluan khas yang belajar dalam kelas pendidikan khas secara integrasi. So integrasi dekat sini bermaksud dekat dalam kelas tu bukan autism sahaja. Dia akan bercampur dengan masalah pelajar-pelajar yang mengalami masalah disleksia dan lain-lain lah yang pekak, yang rabun yang teruk. Mereka akan digabungkan, akan diintegrasikan dalam satu kelas, tapi mereka akan mendapatkan pendekatan pendidikan secara berbeza. Okey, antara tujuan program pendidikan khas integrasi ini ditubuhkan adalah supaya pengajaran dan pembelajaran lebih terancang dan mudah dilaksanakan berdasarkan keperluan pengajaran dan keperluan pelajar. So dia akan menerima based on apa yang pelajar tu perlu. Okey. Untuk program pendidikan khas integrasi ni dia ada 3, iaitu prasekolah, sekolah rendah dan juga sekolah menengah. So ni before dia akan ditentukan, kalau untuk mereka masuk ke sekolah rendah ataupun sekolah menengah nanti, before dia akan masukkan, dia akan dialihkan dekat mana, dia perlu menjalani, mereka perlu didiagnose sama ada mereka perlu masuk ke aliran utama, aliran inklusif, program inklusif, ataupun mereka perlu masuk ke PPKI ni. Okay. Program pendidikan khas integrasi ini merupakan satu inisiatif kerajaan. So antara kategori yang boleh masuk dekat PPKI ni ialah ada 4, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 kategori, iaitu yang pertama ketidakupayaan penglihatan, yang kedua ketidakupayaan pendengaran, yang ketiga pertuturan, yang keempat ketidakupayaan fizikal, yang kelima masalah pembelajaran, dan yang keenam ketidakupayaan pelbagai. So untuk autism ni yang mereka akan dikategorikan dekat masalah pembelajaran. Mereka mempunyai masalah pembelajaran untuk menerima pembelajaran. Okay. Untuk kurikulum yang digunakan dekat dalam PPKI, program pendidikan khas integrasi ni ialah yang pertama, mereka akan menggunakan mereka akan menggunakan kurikulum standard sekolah rendah pendidikan khas KSSR-PK di sekolah rendah, dan sukatan pelajaran pendidikan khas bermasalah pembelajaran di sekolah rendah dan juga sekolah menengah. So mereka akan mendapatkan pembelajaran yang lebih teliti yang sesuai dengan mereka. Okay, untuk sukatan pelajaran pendidikan khas bermasalah pembelajaran ada 4 bidang. Yang pertama bidang kehidupan, yang kedua bidang akademik berfungsi, yang ketiga kerohanian, yang keempat ialah bidang-bidang sosial. Okey, untuk kehidupan ni macam biasalah dia akan memfokuskan kepada komponen pengurusan diri, macam mana mereka nak pergi ke toilet training, macam nak pergi ke tandas, sebab kebiasaannya kanak-kanak ni mengalami masalah tak boleh nak menguruskan diri sendiri. So dekat prasekolah mereka akan tekankan macam mana nak toilet training untuk mereka ni. Okey, seterusnya untuk akademik, di samping mendapatkan secara training, mereka juga akan dapatkan akademik lah. So mereka akan diajar dengan bahasa Melayu, matematik, bahasa Inggeris, teknologi maklumat dan komunikasi. So ini akan mengasah mereka punya kognitif. So di samping dapat menguruskan diri saja, mereka akan dapat juga pendidikan yang sewajarnya macam murid normal.
Okey, lepas tu untuk bidang kerohanian mereka akan diterapkanlah dengan nilai-nilai murni dan keagamaan, dan untuk pendidikan bidang sosial pula mereka akan diajar dengan perkara-perkara riadah seperti PJK, pendidikan jasmani, kesihatan, pendidikan seni, pendidikan muzik dan juga pendidikan sains sosial. Okey, untuk program pendidikan khas ni, teori yang akan diaplikasikan ialah antaranya ialah teori pembelajaran behaviorisme. Maaf. Okey, menurut Oliver Tristram 1989, antara cara yang berkesan untuk membantu pembelajaran kanak-kanak autistik ini ialah dengan melalui pembelajaran behaviorisme, tingkah laku. So mereka akan ditekankanlah dengan tingkah laku. Mereka akan dilatih untuk menguruskan diri. Okey. Terdapat macam kita tahu autistik ni dia terlalu luas. So ada pelajar yang dia cekak dari segi kognitif dan juga mereka lasak. Ada juga yang tak cekap dan juga mereka lambat bergerak. So dengan pembelajaran teori pembelajaran behaviorisme ni dia dapat membantu sebagai rawatan asas untuk mendidik mereka untuk mengatasi satu persatu masalah yang mereka hadapi, yang mereka alami. Okey, dalam penulisan khotimah menurut Thorndike 2019, hukum latihan boleh diwujudkan yang beliau telah wujudkan menjelaskan bahawa rangsangan dengan gerak balas akan bertambah kukuh jika latihan diadakan. So sebagai contoh lah kita boleh lihat dekat dalam latihan tandas kepada murid autism. So mereka banyak kali latih, mereka latih untuk pergi ke tandas, mereka akan terbiasa dan mereka dapat overcome lah masalah tersebut. So mereka dapatlah uruskan diri mereka sendiri. Okay, next ialah KPM, ada KPM juga, jenis kurnia. So di samping program pendidikan khas integrasi, jenis kurnia ni juga merupakan salah satu usaha KPM untuk membuka peluang kepada anak-anak istimewa ni. So untuk jenis kurnia ni kebiasaannya mereka akan mengkhususkan kepada pelajar yang mengalami autism sahaja. Untuk jenis ni dia akan yang boleh masuk ke jenis ni hanya kanak-kanak berumur 2 hingga 6 tahun. Mereka akan mengamalkan pembelajaran berasaskan bukti, evidence based, pengajaran natural dan juga kerjasama antara ibu bapa dan guru tu sendirilah. So ada 3 program untuk jenis kurnia ni, antaranya ialah yang pertama intervensi awal, yang kedua prasekolah dan yang ketiga ialah program bersama komuniti. Okey, untuk program intervensi awal dia akan melibatkan kemasukan berumur 2 tahun sehingga 6 tahun. So fokus program ni ialah untuk mendapatkan kemahiran komunikasi awal, latihan tandas, pemantauan terhadap arahan dan juga pengubahsuran tingkah laku dan kemahiran pra-akademik. Next ialah bagi program jenis kurnia ni dia juga untuk melatih kemahiran sosial pelajar. So sebelum mereka masuk ke sekolah rendah, mereka akan mendapatkan pendidikan di jenis kurnia dululah. Dia macam prasekolah juga. Tapi dia lebih spesifik kepada autism, pelajar autism. Untuk yang ni, untuk yang jenis kurnia ni, dia akan menekankan 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. So program ni memang akan menekankan kepada kanak-kanak lah untuk pendidikan kanak-kanak berumur 4 tahun hingga 6 tahun. Dekat jenis kurnia ni dia juga menerapkan beberapa teori. Antara teorinya ialah teori pembelajaran behaviorism, teori Vygotsky. So menurut Noor, dalam statistik kanak-kanak jenis kurnia yang memasuki program pendidikan inklusif dan program pendidikan khas
ke integrasi, pendidikan khas integrasi. Pada tahun 2017 ramai 48 masuk ke PPI, 43 orang masuk ke PPKI. 2018 seramai yang mengambil pendidikan, so dekat 2018 ramai yang mengambil pendidikan di juniors, lebih ramai lah, and yang masuk ke PPI 2018 adalah seramai 75 orang dan seramai 83 masuk ke PPKI. So dekat sini dia bukan, jenis ni bukan untuk membantu pelajar untuk masuk ke aliran utama PPI, Program Pendidikan Inklusif, tapi untuk mengalirkan untuk detect sama ada mereka perlu masuk ke PPI ataupun PPKI. So jenis ni membantu mereka dari segi itulah untuk segi pengaliran, segi mendiagnose di mana mereka sepatutnya berada untuk sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Untuk swasta, ada beberapa institusi dekat Malaysia ni yang menawarkan pendidikan untuk kanak-kanak autism. Antaranya ialah Einstein Special Needs, Kids for Kids Special School, Tarana Special Needs Education dan Think Enrichment Center dan lain-lain. So, institusi swasta ni dia lebih mengkhususkan kepada terapi perseorangan oleh terapi yang telah terlatih lah. So bukan macam di sekolah macam PPKI dan juga jenis mereka lebih ke arah perseorangan individu. Okay, dekat swasta ni dia lebih specialnya ialah dari segi aktiviti-aktiviti. Dia tak menggunakan aktiviti yang ada kat dalam kurikulum yang standard macam kementerian, tapi mereka ada aktiviti yang khas, yang special yang mereka akan aplikasikan. So pelajar tu di samping dapat keseronokan, mereka juga dapat pembelajaran yang sepatutnya dan mereka akan terlatih lah dengan kemahiran-kemahiran, mereka akan improve dari segi itulah. Okay. Kesimpulannya, antara pendekatan PPKI, jenis kurnia dan juga institusi swasta, perbezaannya adalah kita boleh lihatlah dari segi pemberian pendidikan kepada anak-anak. So antaranya ialah jurang pembelajaran untuk menyediakan pendidikan ini kepada anak-anak. So kebiasaannya swasta lebih mahal berbanding PPKI dan juga jenis kurnia. Namun begitu, dalam apa jua situasi kita perlu bagi pendidikan dekat anak-anak autism ni. Tak kira lah keadaan ekonomi kita macam mana sekalipun. So sebab untuk memberi pendidikan kepada mereka ni adalah satu kewajipan untuk menjadikan mereka seorang yang berilmu. Itu sahaja daripada saya. Next ialah kesimpulan. Okay, untuk kesimpulan, seperti yang Izma bintangkan tadi, dia menceritakan bahawa penyakit autism ni dia merupakan penyakit yang tidak dapat dirawat. Tapi kanak-kanak ini boleh meneruskan hidup dan seperti kanak-kanak lain dengan mendapatkan rangsangan dari segi pendidikan atau intervensi yang diberikan kepadanya secara berterusan. Dalam peningkatan bilangan kanak-kanak autism tersebut, setiap pihak mestilah membantu kanak-kanak autism berkembang seiring dengan peredaran. Seperti yang dibentangkan oleh Izma, dia menyatakan tentang intervensi yang boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja untuk membantu meningkatkan kanak-kanak autism dalam perkembangan sosial dan interaksi. Aktiviti ini boleh dilakukan oleh ibu bapa, NGO ataupun kementerian sendiri untuk membantu kanak-kanak itu dalam pendidikan ataupun dalam kehidupan mereka lah. Okey, seperti Aisyah bentang tadi tentang Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan satu landasan pendidikan bagi membantu golongan kanak-kanak yang mengidapi penyakit autism supaya mereka dapat ilmu pengetahuan seiring dengan peningkatan ilmu mereka. Ilmu pengetahuan tu seperti Aisyah cakap bukan sahaja tentang pembelajaran tapi tentang psikomotor mereka juga. Pusat pendidikan yang ditumbuhkan oleh KPN dan intervensi adalah kaedah untuk membantu kanak-kanak autism supaya mereka dapat rangsangan dan pemikiran mereka walaupun mereka tidak sempurna berbanding kanak-kanak lain.
setiap kanak-kanak setiap kanak-kanak setiap kanak-kanak di Malaysia berhak mendapat peluang pendidikan secara setara dengan pendidikan tanpa mengira kemampuan pembelajaran, walaupun keadaan individu autism adalah berbeza antara satu sama lain. Ini mengakibatkan kaedah kanak-kanak tersebut belajar dan berfikir berbeza dan memberi cabaran yang unik untuk bidang pendidikan kerana keistimewaan kendiri mereka. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.